Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 30 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara mendapati terdapat 8.5 juta dos vaksin COVID-19 telah luput sejak 1 Jun 2023 yang menyebabkan kerugian bernilai RM505 juta kepada kerajaan. Selain itu, antara rumusan laporan tersebut juga terdapat percanggahan keterangan antara Kementerian Kesihatan dan Famaniaga Logistik Sendian Berhad berkaitan kewujudan waranti 136 unit ventilator. Bagaimanapun, ketiadaan perjanjian bertulis di antara KKM dan PLSB menyebabkan tiada mana-mana pihak yang boleh dipertanggungjawabkan untuk diambil tindakan berhubung kegagalan 104 unit ventilator berfungsi. Sehingga kini ketidaktentuan peranan PLSB dalam isu ini juga mengakibatkan proses mengambil tindakan undang-undang tidak dilaksana. Turut didedahkan melalui laporan jawatan kuasa berhubung pengurusan wabak COVID-19 itu adalah lebihan bekalan peralatan pelindung diri yang diterima selain kira-kira RM850,000 penutup booth bernilai RM927,000 akan mencapai tarikh luputnya menjelang akhir 2024. Sementara itu, pengerusi PAC Datuk Mas Ermiati Samsudin dalam sidang media di Parlimen hari ini berkata, PAC telah mengadakan 4 prosiding berhubung isu tersebut pada 15 Jun, 22 Ogos, 14 September dan 21 September lalu. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri mencuri tumpuan hari ini apabila membuka bidaan jam Rolex miliknya. Memulakan bidaan pada harga RM40,000. Menurutnya, hasil jualan jam mewah itu akan disalurkan sepenuhnya kepada kebajikan rakyat Palestin. Membuka ruang bidaan melalui laman sosial miliknya. Menurut beliau, jam mewah tersebut merupakan pemberian Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Terdahulu beliau berkata awalnya beliau tidak mengetahui isi hadiah pemberian Raja Salman pada Februari 2017 itu, sehinggalah ia dibuka pada tahun 2021. Berdasarkan pemerhatian, bidaan tertinggi kini telah mencecah RM110,000 dan bidaan itu akan terus berlangsung sehingga tengah malam ini. Kerajaan menamatkan subsidi dan harga kawalan bagi ayam sepenuhnya bermula 1 November ini, selaras dengan pendekatan penyiasan semula subsidi secara berfasa. Subsidi serta kawalan harga bagi telur ayam grade A, B dan C bagaimanapun tetap diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Perkara itu diumumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dalam satu sidang media khas di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang hari ini. Menurutnya, kerajaan masih meneruskan subsidi dan kawalan untuk telur bagi mengelakkan kenaikan harga. Mengulas lanjut, beliau berkata penamatan subsidi secara pukal bagi ayam adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi di mana pada ketika ini yang turut dinikmati oleh warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Jelasnya, penamatan harga kawalan ayam juga menyokong kemampanan industri pengeluaran ayam tempatan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk mencabar tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang menyita 2 akaun bank parti itu. 2 akaun tersebut merupakan akaun sama yang pernah dibekukan oleh agensi terbabit sebelum ini. Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid memberikan kebenaran tersebut dalam prosiding yang dijalankan secara dalam talian selepas mendapati permohonan semakan kehakiman parti berkenaan bukanlah satu perkara yang remeh atau menyusahkan. Mahkamah kemudian menetapkan 28 November ini untuk pengurusan kes semakan kehakiman tersebut. Pada 29 Mei lalu, Pegawai Awam Bersatu Kapten Besar Datuk Muhammad Suhaimi Yahya memfailkan permohonan kebenaran memulakan semakan kehakiman bagi mencabar tindakan SPRM membekukan akaun banknya untuk siasatan. Beliau menamakan Peguam Negara Tan Sri Idris Harun dan Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki masing-masing sebagai responden pertama dan kedua serta 20 individu lain sebagai responden ketiga hingga ke-22. Menurut afidavit yang difailkan Bersatu menyatakan pada 19 April lalu, akaun CIMB dan M-Bank miliknya disita tanpa membuat serahan perintah penyitaan tersebut
di bawah Seksyen 50/1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman hari ini mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia, wilayah persekutuan itu turut menzahirkan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Hajiji Muhammad Noor. Dalam satu kenyataan, ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional itu berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira kesemua permasalahan rakyat Labuan yang dihadapi kini. Jelas beliau, ini diambil kerana tindakan yang diambil selama 15 tahun lamanya untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi rakyat Labuan boleh dikatakan sebagai melepaskan batuk di tangga sahaja. Tambahnya, walaupun berdepan risiko tindakan disiplin daripada parti, beliau tetap menyokong dasar dan inisiatif kerajaan dalam hal-hal yang mengutamakan usaha memantapkan pembangunan, ekonomi dan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum ke-16 akan datang. Pelakon dan usahawan Fazura menegur selebriti antarabangsa Angelina Jolie yang dilihat tidak mengendahkan penderitaan penduduk Palestin. Meminta Angelina jangan takut dan berkongsi perkara sebenar. Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sharifuddin juga melihat tindakan selebriti yang terkenal dengan aktiviti kemanusiaan memilih jalan neutral sebagai tidak sepatutnya berlaku. Tambahnya, Angelina juga lebih tahu apa yang sedang berlaku berhubung konflik Israel-Palestin sekaligus turut meninggalkan komen agar penduduk Palestin diberi semula hak mereka sebagai penduduk asal. Terdahulu, ruangan komen di laman sosial selebriti antarabangsa itu juga turut dihujani dengan kecaman peminat yang melihat Angelina sepatutnya lebih sensitif dengan nasib kanak-kanak di Palestin. Beralih ke berita dunia. Pelajar sebuah universiti di Madrid, Sepanyol terkejut melihat sebuah objek terbang tidak dikenali terhempas di luar bangunan institusi pengajian tersebut. Objek yang dikatakan menyerupai kapal angkasa itu ditemui di luar Fakulti Sains Alam Sekitar Universiti Alcalá pada 23 Oktober lalu. Rakaman video UFO berkenaan dikongsikan di platform media sosial dan meraih perhatian ramai di seluruh dunia. Kelihatan beberapa individu berpakaian sut hazmat berada di lokasi UFO berkenaan, malah ada beberapa imej lain turut menunjukkan objek berbentuk piring terbang itu mempunyai sesuatu yang menyerupai antena televisyen di bahagian atasnya. Pihak universiti mengesahkan insiden tersebut namun enggan memberikan sebarang komen lanjut. Namun, wujud beberapa dakwaan mengatakan objek tersebut dihasilkan oleh pelajar universiti itu sendiri. Elon Musk memaklumkan perkhidmatan peranti satelit miliknya Starlink akan menyokong akses internet untuk agensi bantuan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa selepas rangkaian telekomunikasi di Gaza lumpuh. Pemilik syarikat SpaceX itu mengumumkan bantuan tersebut sebagai maklum balas kepada kenyataan ahli Kongres Amerika Syarikat Alexandra Ocasio-Cortez yang menyifatkan serangan ganas Israel sehingga menyebabkan seluruh komunikasi blackout sebagai tindakan tidak boleh diterima. Difahamkan Starlink adalah rangkaian satelit yang ditempatkan di orbit rendah bumi dan berupaya menyediakan akses internet kepada lokasi terpencil atau kawasan yang mempunyai infrastruktur komunikasi normal namun tidak dapat berfungsi seperti biasa. Perkhidmatan internet satelit itu pernah digunakan di Ukraine selepas kempen pencerobohan dilancarkan oleh Rusia terhadap negara jirannya pada Februari tahun lalu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru,
apa yang ada dalam Iklanega. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Teruskan dengan berita ekonomi. Human Resources Development Corporation merasmikan National Human Capital Conference and Exhibition 2023 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia Kuala Lumpur hari ini. Persidangan pembangunan modal insan terbesar di Asia Tenggara ini turut menghimpunkan komuniti global dan pakar industri untuk berkongsi pandangan dan perspektif untuk mendepani cabaran semasa dalam sumber manusia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Bilal turut berkenan mencemar duli merasmikan persidangan ini bersama Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar dan Ketua Eksekutif HRD Corp Datuk Wira Syarul Daud. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Berlangsung dari 30 hingga 31 Oktober 2023, NHCCE 2023 menampilkan lebih 30 penceramah serta pemikir terkemuka dalam bidang pembangunan modal insan dan pengamal sumber manusia yang berfikiran progresif serta pakar subjek seperti Ghanim Al-Muftah, Dave Ulrich, Eric Thurman dan Dr. Justin Cohen. Individu lain yang turut menyertai adalah barisan pemimpin industri tempatan seperti Datuk Nora Manaf, Franco dan Luana Seh. Pengeluaran beras putih tempatan hanya mampu mencatatkan sekitar 1.6 juta tan metrik setahun, jumlah yang tidak meningkat dengan ketara dalam tempoh 10 tahun. Jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung keperluan keseluruhan penduduk yang memerlukan sekurang-kurangnya 2.4 juta tan metrik beras setahun. Bercakap kepada utusan Malaysia, penyelidik Laboratori Agronomi dan Perlindungan Tanaman Lestari Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Dr. Abdul Syukur Juraimi menjelaskan punca pengeluaran beras tempatan tidak meningkat kerana faktor keluasan tanaman padi, pengurusan dan fasiliti kawasan jelapang padi. Katanya keluasan tanaman padi di Malaysia hanya kira-kira 600,000 ke 700,000 hektar jika dibandingkan dengan kawasan tanaman padi di Thailand seluas 10 juta hektar, manakala Vietnam mempunyai 7.5 juta hektar. Ujarnya, jika keluasan tanaman padi tidak ditambah dengan segera, pengeluaran beras tempatan sekitar 1.6 juta tan metrik tidak lagi mencukupi meskipun mengimport beras dari luar negara. Justru katanya jika keluasan tanaman padi dan fasiliti ditingkatkan, kerajaan tidak perlu lagi membelanjakan sehingga hampir 3 bilion ringgit untuk beras import. Kita ke berita sukan. Program Road to Gold sepatutnya sudah melangkah jauh memandangkan Sukan Olimpik Paris 2024 hanya tinggal kurang setahun dari sekarang. Jawatan Kuasa Pemilihan RTG yang akan membuat penilaian semula perlu membuat keputusan tepat dan muktamad untuk memilih senarai akhir atlet yang diyakini mampu membutirkan pingat emas pada tamasya itu. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli menegaskan pingat-pingat yang diraih dalam Sukan Asia di Hangzhou seharusnya menjadi penanda aras paling realistik untuk mengecilkan senarai atlet yang benar-benar layak dijadikan sandaran emas sesuai dengan prestasi semasa masing-masing. Dalam perkembangan sama, beliau turut bersetuju dengan kenyataan Menteri Belia dan Sukan Hanayo bahawa tiada tiket automatik buat mana-mana atlet yang sudah layak secara merit ke Olimpik 2024 untuk disenaraikan dalam RTG. Hana sebelum ini berkata tidak mustahil ada atlet yang akan digugurkan daripada RTG apabila jawatan kuasa program itu bersidang di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil esok.
Bintang Norway Erling Haaland memilih derby Manchester sebagai pentas buatnya kembali menyerlah apabila berjaya mencetak 2 gol untuk membantu Manchester City menang 3-0 ke atas Manchester United di Old Trafford malam tadi. Babak pertama menyaksikan kedua-dua penjaga gol Andre Onana dan Anderson bertindak cemerlang apabila menafikan asakan bertali arus daripada penyerang lawan. Bagaimanapun pada minit ke-26, tuah berpihak kepada Manchester City apabila memperolehi gol pembukaan selepas Haaland berjaya menyempurnakan sepakan penalti setelah pengadil mendapati Rasmus Højlund mengasari Rodri. 4 minit bersambung babak kedua, Haaland terus mempamerkan kualiti sebagai penyerang terbisa apabila meletakkan The Citizen dalam keadaan selesa selepas menjaringkan gol kedua perlawanan. Pada minit ke-80, Haaland sekali lagi bertindak cemerlang apabila umpannya berjaya disempurnakan oleh Phil Foden dan kedudukan 3-0 akhirnya kekal sehingga whistle penamat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Selasa 31 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja dari saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.